Bismillahirrahmanirrahim. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarga pilihan adalah menjadi salah satu asas lahiriah yang kuat. Apatah lagi ketika dibangkitkan menjadi Rasul di kalangan masyarakat yang tebal dengan fahaman kekeluargaan asabiyah di masa itu. Sampai itu faktor ini menjadi satu keistimewaan kepada keluarganya dan bangsa Arab sebagai kurnia Allah, kurnia dari Allah yang maha mengetahui tentang makhluknya. Sesungguhnya peranan keluarga yang kuat adalah penting juga kepada dakwah yang disampaikan kepada manusia. Perkara ini pernah dinyatakan oleh Nabi Lut alaihi salam ketika dikepung oleh kaumnya. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Ayat ini menunjukkan kisah Nabi Lut alaihi salam yang diutuskan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim menugaskan dengan perintah Allah, dan Allah melantik juga Lut menjadi Rasul ke negeri Sadum, negeri yang melakukan maksiat yang tak pernah dilakukan oleh umat-umat yang lain, iaitu melakukan amalan liwat, bersetubuh lelaki dengan lelaki. Lut pergi ke negeri Sadum, mengajak penduduknya beriman kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Mereka bukan saja kafir, maksiat, mengerjakan maksiat yang sangat besar. Nabi Lut dengan anak-anak dia saja, bila Lut berdakwah mengajak penduduk Sadum beriman kepada Allah, termasuk isteri dia pun tak beriman. Isteri dia pun lawan dia juga. Macam mana dia boleh kahwin dengan isteri macam tu? Itu syariat Nabi zaman dulu, tak sama dengan syariat Nabi kita. Sampai ke puncaknya Allah Ta'ala nak membinasakan kaum Lut, lalu Allah mengutuskan malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril yang turun ke bumi. Malaikat adalah makhluk yang cantik, maka dia rupa manusia yang cantik, pemuda-pemuda yang kacak, yang lawa. Singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihi salam di Palestin sebelum pergi ke negeri kaum Lut. Apabila Ibrahim menerima tetamu kalangan pemuda-pemuda ini, Ibrahim tak tahu mereka adalah malaikat. Ibrahim yang terkenal dengan memuliakan tetamu terus menyembelih anak lembu yang dipeliharanya disembelih, yang dagingnya lembut dan sedap, dipanggang, dijamu pada manusia yang datang itu. Tiba-tiba manusia tak boleh nak jamu, kerana mereka adalah malaikat, tak diizin oleh Allah. Apabila Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak boleh mencapai makanan itu, Ibrahim merasa takut. Lalu malaikat itu kata, jangan takut, kami adalah utusan Allah. Utusan Allah, jangan takut. Yakni kami adalah malaikat Allah, diutuskan ke negeri kaum Lut. Lalu malaikat ini memberitahu kepada isteri Ibrahim, Sarah, engkau akan boleh anak. Sarah kata, aku ni tua sangat, dah putus haid, suami aku tua, nak boleh anak macam mana? Malaikat kata, itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Lahirlah Nabi Ishaq daripada Ibrahim alaihi salam. Apabila mereka sampai di negeri Lut, singgah di rumah Lut, Lut melihat pemuda yang sangat kacau, lawa. Sudah kata Lut, balik dah, mari dah. Dia mesti melindungi pemuda ni. Dia pelawa naik ke rumah,
Lalu isterinya memberitahu kepada pemimpin-pemimpin kaumnya, di rumah ada anak-anak muda yang segak, yang cantik. Marilah mereka beramai-ramai untuk menceroboh rumah Nabi Lut AS. Nabi Lut berdiri di pintu, melarang mereka jangan buat. Mereka degil juga. Lalu Nabi Lut merayu, mudah-mudahan aku mendapat keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat yang boleh menengok-nengok. Aku sebatang karah saja, tak ada orang. Kalau aku ada keluarga yang kuat, aku lawan. Tapi tak mampu nak lawan seorang. Lut mempelawakan, kahwin dengan anak-anak aku. Kahwin dengan anak-anak aku pada apa? Kata kepada pemimpin kaum itu. Mereka kata, kami tak nak ke anak perempuanmu, nak ke budak muda-muda ni. Lalu malaikat berkata, wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah bersedia keluar dari rumah dengan anak-anakmu kecuali isteri. Isteri masuk dalam senarai, dibinasakan oleh Allah. Lalu mengikut riwayat para ulama tafsir, sebaik saja mereka menerpa ke rumah, Jibril alaihi salam terus menampar dengan sayapnya, menyebabkan mereka menjadi buta, malaikat daripada cahaya. Maka Lut diperintah supaya meninggalkan rumah, kerana Allah Ta'ala menentukan masa subuh, ajal ni ketetapan Allah. Saat itu, jam itu, saat itu Allah Ta'ala putus, malaikat akan tunaikan tugas. Subuh sudah hampir, segera. Maka Lut keluar dengan anak-anaknya. Maka di masa itu malaikat melingkupkan negeri Sodom. Negeri dilingkupkan, diangkat daripada mata air, diangkat negeri itu, dilingkupkan. Ini kekuasaan Allah. Sampai hari ini ada negeri di situ dikenali dengan laut mati. Laut mati yang terlalu masin, luar biasa. Ikan tak boleh hidup masin sangat. Negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan makruh bagi orang Islam melawat di tempat itu, kecuali melawat untuk mengambil iktibar, untuk menjadi bukti sejarah, tak jadi masalah. Ada yang tak erti, giwak obat pula. Giwak obat tak erti. Nabi menyebut dalam hadis dengan sabdanya bahawa selepas itu Allah Ta'ala melantik Rasul mempunyai keluarga yang kuat. Rasul-Rasul Allah Ta'ala adakan di sisinya keluarga yang kuat, yang mempertahankan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada kaum Quraisy di kalangan bangsa Arab yang hidup di padang pasir, yang kering, yang payah makan, payah minum, terpaksa musafir ke timur dan barat mencari rezeki. Hatinya sayang pada Kaabah, sayang pada Kaabah, cuma mereka syirik. Dibetulkan akidah mereka, dibetulkan iman mereka dengan ketahanan diri yang mampu menghadapi kelaparan, dengan akidah yang kuat. Tak boleh dijual beli dengan benda, tak makan diugut, takut pada Allah sahaja. Maka Allah melahirkan generasi awal yang kuat ini bersama dengan Nabi SAW. Mereka yang sangat kuat, bukan sebarangan. Kalau kita ni bunyi bau lauk sekarang dah. Ini kekuatan yang sangat hebat. Gambarkanlah apabila Khalid bin Walid, yang generasi yang dilatih oleh Nabi SAW, menulis surat kepada penglima tentera kuasa besar dunia. Kami datang ke sini dengan kumpulan manusia yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Dengan semangat yang kuat, Rubi'i bin Amir yang ditawarkan dengan hadiah-hadiah yang banyak supaya jangan masuk ke Parsi,
Bila sampai ke Parsi, Rabi' ibn Amir ditawarkan hadiah oleh kerajaan Parsi. Jangan masuk, kami beri hadiah balik dengan kekayaan. Apa jawab dia? Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami ke sini untuk mengajak siapa yang mahu, siapa yang mahu. Kami tak paksa. Untuk mengajak siapa yang mahu daripada beribadat kepada makhluk-makhluk kepada beribadat kepada Allah, Tuhan kepada segala makhluk. Daripada ajaran agama dan perkara pikiran-pikiran yang zalim kepada Islam yang adil. Daripada dunia yang sempit, daripada dunia dan akhirat yang sangat luas. Ini ajaran yang kami bawa. Kami bawa ke sini 3 perkara. Yang pertama, pilih Islam. Kami tak paksa. Yang kedua, jangan ganggu Islam. Berdamai. Jangan ganggu Islam. Kamu tak masuk Islam, tak apa, jangan ganggu. Yang ketiga, kalau ganggu juga, maka lawan. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Kami mari ke sini dengan kumpulan manusia yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Inilah dia kumpulan awal yang dilatih oleh Nabi SAW, yang dilahirkan daripada Quraisy, yang tinggal di Mekah, negeri yang tidak ada air, negeri yang tidak ada kebun, melainkan air Zam-Zam saja. Hidupnya terpaksa musafir rahlat asy-syita'i was-saif yang kita baca minggu lepas. Musafir di waktu musim sejuk dan musim panas. Sebaik saja dilahirkan oleh ibunya, baginda SAW lalu dibawa kepada datuknya Abdul Muttalib. Beliau menyambutnya dengan penuh gembira dan membawanya ke dalam Kaabah untuk memanjatkan doa kepada Allah dan memujinya kerana dikurniakan cucu lelaki. Kemudian baginda diberi nama Muhammad. Muhammad dengan makna yang dipuji. Nama pilihan dari Allah yang diilhamkan kepada keluarganya untuk memilih nama itu. Nama yang tidak dikenali oleh orang Arab sebelumnya dan mereka kagum dengannya. Muhammad artinya orang yang terpuji. Ia adalah nama yang paling layak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling layak yang dipilih oleh Allah Taala. Dalam satu hadis Nabi yang SAW bersabda, khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama yang dinamakan kepada anak-anak ialah yang diabdikan kepada Allah, kepada Tuhan, dan yang dipuji. Sebaik-baik nama. Kalau nak beri nama anak, nama dengan perkataan yang baik, dengan perkataan, jangan perkataan yang tak ada arti langsung. Pakai reka je nama, kena perkataan yang huduh, makna dia tak molek. Jangan. Khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama ialah yang diabdikan kepada Tuhan, ataupun yang dipuji. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ada seorang sahabat namanya Zaidul Khail, Zaid kuda. Namanya Zaid kuda. Dia datang dengan rombongan kabilah dia masuk Islam. Nabi kata, nama apa awak? Zaidul Khail, Zaid kuda. Nabi kata, dok, aku tukar namamu Zaidul Khair, Zaid yang baik. Ditukar namanya. Nama yang tak molek ditukar kepada nama yang molek. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Masalah bin tu, ikutlah ayah nak macam mana. Dulu masa jahiliah, Umar bin Khattab, Ikrimah bin Abu Jahal, bin nama dia Islam, ayah kafir. Itu lain ceritanya. Ada hadis mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah Abdullah dan Abdul Rahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah Abdullah dan Abdul Rahman. Itu ada hadis. Kita tak kenang Abdullah jadi dolah, jadi dekat mang, jadi gubah, dia hubah habis. Sebab nama
Kita berasa banyak orang nama begitu. Itu disebut dalam hadis. Ini kena pilih nama-nama yang baik. Maka Allah Ta'ala pilih dengan diilhamkan berkeluarganya. Nabi akhir zaman dinamakan Muhammad, Ahmad, Mahmud, orang yang dipuji. Itu nama Nabi. Sebab itu disebut dalam Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, sesungguhnya aku jadi katakan kepada kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, aku adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Aku adalah Rasul yang dilantik oleh Allah untuk membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapan, yang diturunkan ber-Rasul sebelumnya Musa alaihissalam, dan untuk memberitahu seorang Rasul selepas aku bernama Ahmad, yang terpuji Ahmad Muhammad. Makna dia lebih kurang. Berhubung dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ta'jabun kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'anahum yashtumuna mudhammaman wa ana Muhammadun, rawahul Bukhari. Adakah kamu tidak merasa hairan bagaimana Allah memalingkan celaan dan kutukan orang-orang Quraisy terhadapku? Nabi kata sahabat dia, mudah sedar bagaimana Allah Ta'ala memalingkan kata-kata buruk, kata-kata wuduh, celaan, hinaan yang disebut oleh orang-orang musyrikin Mekah Quraisy terhadapku. Mereka mencela dan mengutuk orang yang cela, padahal namaku Muhammad, orang yang terpuji. Namaku Muhammad, nama yang dipilih oleh Allah. Ibunya Aminah menjadi penjaga Nabi kerana ayahnya Abdullah meninggal dunia di Madinah ketika Nabi masih lagi di dalam kandungan ibunya. Di samping itu, datuknya Abdul Muttalib memberi perhatian yang bersungguh-sungguh kepada cucunya yang yatim itu. Beberapa hari selepas lahirnya, Nabi disusukan oleh Suwaibah, hamba perempuan kepunyaan Abu Lahab. Suwaibah ni ialah hamba pada Abu Lahab. Abu Lahab ni sukanya boleh anak saudara, suka boleh anak saudara, serah hamba perempuan dia supaya menyusu anak saudara Muhammad. Tiba-tiba bila Nabi jadi Rasul, orang yang paling jahat sekali lawan Nabi. Ada orang yang sama sekali, orang yang pertama sambut mauludnya Abu Lahab lah. Menyambut kelahiran Nabi, hadiah hamba menyusu Nabi Abu Lahab. Lepas tu lawan Nabi. Jaga sambut maulud, lepas tu lawan Nabi. Itu dia. Yang pentingnya ialah dapat hidayah daripada Allah. Bapa saudaranya, kemudian Abdul Muttalib mencari perempuan yang bersedia untuk mengambil upah bagi menyusukannya dari kalangan orang Badui. Begitulah adat penduduk Mekah, supaya anak yang baru dilahirkan itu dapat menyedut udara dan suasana yang lebih bersih dari unsur bandar yang tidak baik. Di samping untuk memelihara bahasa Arab yang betul, yang paling masyhur menjalankan urusan penyusuan ialah kabilah Bani Sa'ad. Toki di Abdul Muttalib tak padan dengan duduk di Mekah, cari orang Badui di luar bandar untuk menyusu cucu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya cucu dia dapat dipelihara di luar bandar, luar Mekah. Yang pertama, kerana kebersihan udara di luar bandar. Luar bandar ni udara bersih, tak kotor macam bandar. Bandar ni orang ramai, serabut, banyak penyakit macam-macam. Luar bandar udaranya bersih. Yang kedua, ada keberkatan, di mana orang luar bandar ni kerja dengan titik peluh dia, dengan titik peluh dia dengan tenaga dia. Yang ketiganya, untuk memelihara bahasa Arab yang betul, di mana orang luar bandar ni bahasa asli kaum dia. Hak duduk di bandar ni macam-macam campur dengan bahasa asing,
Macam kita lah campur dengan bahasa Inggeris, bahasa Perancis, macam-macam sekali. Orang luar bandar ni walaupun bahasa dia bahasa daerah dia, tetap bahasa tempatan. Memelihara keaslian bahasanya, maka Allah Ta'ala pilih kabilah daripada Bani Sa'ad. Maka tibalah rombongan dari kabilah Bani Sa'ad untuk urusan tersebut bagi mencari siapa yang bersedia menyerah anaknya, di mana yang ikut serta di dalam rombongan itu ialah Halimatus Sa'diyah. Halimah daripada kabilah Bani Sa'ad. Ia keluar bersama kaumnya untuk tujuan tersebut. Kebetulan tahun itu ialah tahun kemarau dan kesempitan hidup. Untuk mendapat upah yang lumayan, sudah tentu Halimah tidak memilih seorang anak yatim seperti Muhammad SAW. Untuk upah yang banyak, sudah tentulah bukannya anak yatim. Begitulah anggapan mereka. Tetapi takdir Allah mengatasi tadbir. Walaupun mulanya Halimatus Sa'diyah tidak berkenan untuk menerima Nabi sebagai anak sesuanya, kemudian hatinya jatuh kasih kepada Nabi, menyebabkan ia datang semula untuk mengambilnya. Dia dalam perjalanan pulang, Halimatus Sa'diyah sudah merasa sesuatu yang luar biasa, dan banyak keberkatan dari penjagaannya terhadap Nabi. Meski Halimatus Sa'diyah mengambil kerana tiada yang lain lagi, dan supaya dia tidak pulang dengan tangan kosong, Halimatus Sa'diyah juga merasakan rezekinya menjadi murah dan berkat sejak ketibaan Nabi di rumahnya. Dalam perjalanan balik itu luar biasa. Perjalanannya mungkin jadi cepat, jadi luar biasa. Dia atur oleh Allah Ta'ala. Kehidupan yang susah jadi senang, jadi begitu sekali, jadi senang. Berbeza, jadi berkat. Menunjukkan bahawa di sana ada perkara yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih keluarga yang menjaganya, keluarga Bani Sa'ad. Apabila sampai 2 tahun berada di pangkuan Bani Sa'ad, sepatutnya Nabi Muhammad SAW diserahkan semula kepada keluarganya. Oleh kerana masa susuan telah selesai, 2 tahun dah cukup. Tetapi ibu susuan Nabi masih sayang untuk menyerah Nabi kepada keluarganya dan meminta izin untuk bersamanya. Permintaannya diizinkan. Maka duduk lebih 2 tahun dengan Halimatus Sa'diyah. Setelah beberapa lama bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, berlakulah satu peristiwa yang menakutkan mereka. Berlaku peristiwa menakutkan. Dua Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya berada di belakang rumah, tiba-tiba baginda didatangi oleh 2 malaikat. Lalu memegang Nabi. Kedua-dua malaikat tersebut melentangkan Nabi SAW dan membelah dadanya. Peristiwa menggerunkan. Adik-adik dia tengok, menggerunkan. Kemudian dikeluarkan hati Nabi, jantung Nabi, untuk dibersihkan. Berlarilah saudara susunya memberitahu kedua ibu bapanya di rumah. Maka berlari kedua orang tua itu untuk menyelamatkan Nabi. Tetapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Mereka mendapati muka Nabi pucat dan kedua-duanya memeluk Nabi SAW. Peristiwa takut, dibelah dada. Tak ada zaman tu belah dada ni. Malaikat datang, 2 malaikat, Jibril dan Mikail, membelah dada Nabi SAW, merupakan diri ni rupa manusia. Adik-adik dia tengok, mari orang pegang Nabi, tangkap, belah dada, wayak kepada 2 ibu bapa dia. Maka berlari, tengok dah selesai. Setelah pulang di rumah, maka berkatalah suami Halimatus Sa'diyah, "Hai Halimah, aku bimbang kalau anak ini terkena sesuatu." Sebelum terjadi apa-apa, pulang kalah pada keluarganya. Lalu mereka mengambil keputusan memulangkan Nabi kepada ibunya Aminah. Lalu Aminah berkata, "Mengapa engkau pulangkan anak ini? Tidakkah engkau meminta supaya ia bersama-samamu?" Lalu Halimah menceritakan apa yang berlaku.
setelah didesak oleh Aminah supaya menceritakan apa yang supaya menceritanya. Lalu bonda Nabi bertanya, adakah kamu bimbang kalau anak ini dirasuk syaitan? Jawab Halimah, ya. Lalu bonda Nabi menegaskan, tidak sekali-kali, anak ini tidak akan dapat dirasuk oleh syaitan. Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaan dengannya? Jawab Halimah, ceritakanlah. Lalu bonda Nabi menceritakan, sesungguhnya ketika aku mengandungnya, aku bermimpi cahaya keluar dariku sehingga menerangi istana-istana Busra dan negeri Syam. Aku mengandungnya dalam keadaan yang sungguh ringan. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh, di mana kedua tangannya terhampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Maka tinggallah Nabi buat beberapa tahun lagi bersama Halimatus Sa'diyah. Aminah cik, jangan takut, anak ni luar biasa dipelihara oleh Allah. Masa aku mengandung, aku bermimpi cahaya masuk dalam rumah, menerangi sampai ke Syam, sampai ke negeri-negeri yang merata cahayanya. Jangan takut. Dan bila dia keluar, tangannya terdampar ke tanah dan kepala mendongak ke langit dengan kekuatan yang luar biasa. Sesungguhnya peristiwa pembedahan yang berlaku itu dan berlaku juga ketika Isra' dan Mi'raj adalah memberi makna dan hikmah yang besar kepada Nabi. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa pemeliharaan Allah terhadap nabinya. Perkara ini ternyata oleh sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuh minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'murani illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu malaikat didampingi oleh jin, syaitan dan malaikat. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Sabdanya, ya, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya, maka aku selamat. Maka ia tidak menyuruh aku malaikat apa yang baik. Nabi mendapat kekebalan daripada Allah. Syaitan tak boleh ganggu. Kalau Nabi-Nabi lain pun begitu, maka mimpi Nabi adalah wahyu daripada Allah, mimpi yang benar. Mimpi orang lain jaga-jaga, bercampur-campur aduk mimpi ini. Ada baik, ada buruk. Baik bercampur dengan buruk, kita tak tahu, sesuai pada Allah Ta'ala. Ada pun mimpi Nabi-Nabi dipelihara oleh Allah kerana jiwa mereka kebal. Apa lagi Nabi Muhammad SAW, jiwanya sangat kebal. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat, Nabi bersabda kepada Aisyah, agharti, qalat wa ma limithli la yugharu limithlik. Agharti, bagi di bawah tu. Qalat wa ma limithli la yugharu limithlik, limithlika, bayataka. Tu tukar balik. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'aki syaitanuk. Qalat awa ma'iya syaitan. Qala laysa ahdun illa ma'ahu syaitanun. Qalat wa ma'ak. Qala na'am, walakin a'anani Allahu alaihi fa aslam. Fa aslamu, bagi di hadapan min, fa aslamu. Akhrajahu Muslim. Adakah dikau cemburu? Aisyah menjawab, tidakkah orang yang seperti aku ini tidak akan cemburu pada orang yang sepertimu? Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya syaitan telah datang. Aisyah berkata, adakah bersamaku ada syaitan? Rasulullah bersabda, tiada seorang pun terlepas malaikat mesti ada syaitan bersamanya. Aisyah berkata, bersamamu juga
sabda dia, tetapi Allah menolongku maka aku selamat. Menunjukkan bahawa diri Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembedahan yang berlaku kepada Nabi itu tidaklah boleh disamakan dengan pembedahan yang dilakukan oleh doktor-doktor, kerana ianya berlaku untuk suatu pembersihan dan pemeliharaan yang tidak boleh dilakukan oleh oleh kepakaran manusia. Apa yang berlaku ini di luar daripada ilmu manusia. Peristiwa pembedahan itu adalah suatu keistimewaan yang dikurnia oleh Allah kepada Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh beberapa tahun bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah dan bersama-sama saudara-saudara susuannya memelihara kambing serta bersama-sama menjalankan kehidupan orang Badawi, telah meninggalkan kesan tarbiyah, kesan pendidikan yang mendalam kepada diri Rasulullah SAW, sehingga biasalah baginda dengan kesederhanaan yang jauh dari sifat kepura-puraan mengenai keadaan hidup yang dilengkungi oleh fitrah semula jadi, serta kebersihan bahasa yang menjadi keistimewaan Bani Sa'ad. Nabi pun bersabda, bagaimana kesan dia bersama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah ataupun Bani Sa'ad. Ana a'rabukum ana khurasyiyun wastarda'tu fi Bani Sa'ad bin Bakrin. Sirah Ibnu Hisham. Akulah orang yang paling berada dalam suasana keaslian Arab. Aku seorang dari Quraisy, aku menyusu di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar, kata Nabi, menunjukkan bahawa kedudukan dia Bani Sa'ad memberi kesan yang mendalam. Wallahu a'lam.